Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 tempat berbeza, daripada 3 orang yang berbeza. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, hari tu tergeraklah dekat hati Abang, teringinlah nak makan tak nenas. Dah banyak kali melintas kat kedai tapi tak tahulah kenapa tak beli. Tapi tiba-tiba niat abang ni Allah kabulkan. Ada orang mesej abang, dia kata dia nak hantarkan satu balang tak nenas pada abang. Abang rasa macam, oh, doaku dikabulkan. Dan sekali dia hantar bukan dengan tak nenas tapi dengan macam-macam biskut, cookies, ada lebih kurang 6 balang. Macam gambar ni, kan macam-macam kan ada kat sini. Jadi dia kata dia hadiahkan kepada abang. Tapi abang tak sedap pula sebab dia kata nak hadiahkan. Abang minta abang nak bayarkan tapi dia kata tak nak. Dia tak nak terima apa-apa duit. Jadi abang cakap, tak apa. Abang balas budi dia, hadiahkan kuih-kuih ni pada abang. Abang akan iklankan dia punya kuih-kuih ni. Mana tahu biskut-biskut ni kita nak dekat raya, ada orang nak tempah. Tapi tak nenas dia memang sedap. Memanglah dia punya pembungkusan walaupun baik macam mana pun tak nenas, jauh adalah sedikit kerosakan. Tapi rasanya tetap abang memang suka tak nenas dia. Tak nenas tu yang habis dulu. Yang lain-lain tu semua yang ada dalam gambar ni semua dah habis dah. Walaupun dalam masa seminggu semua abang dah telan semuanya. Okey, itu kiranya abang iklankanlah sebagai membalas budi. Dia hantarkan kepada abang beberapa bekas kuih raya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Dan moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua membesar dan mendidik kita. Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa abang nak beritahu, kalau siapa-siapa yang nak tempah biskut ni, namanya biskut Yani. Abang sediakan link WhatsApp-nya, nombor WhatsApp-nya dekat kawasan description area, di bawah video ni. Moga-moga kalau ada siapa yang nak tempah, bolehlah hubungi terus dekat sini. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Hafifah, berlaku pada tahun 2006. Pada waktu tu, cerita ni kat Johor. Pada waktu tu, 2006, Hafifah, suami dia, dapat jemputan kahwin dekat satu felda dekat Johor. Jadi Hafifah ni memang antara orang yang suka ikut suami dia pergi kerja kahwin. Sebab dia kata time kerja kahwin lah banyak makanan best-best. Nak pula dia kata orang-orang Johor, masakan dia lain macam sedap. Jadi bila dah macam tu, diorang pun pada hari yang ditetapkan, Hafifah, anak-anak dia dan suami dia bergerak daripada Sepang pergi ke Johor. Perjalanan mengambil masa beberapa jam. Bertolak daripada KLIA, daripada Sepang tu lebih kurang pukul 9 pagi. Sampai ke Johor tu, kalau tak silap abang, namanya Felda Palung. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lepas Johor. Bila sampainya, rupanya bila dah sampai kat tempat kejadian, bukannya Hafifah dengan suami dia je, tapi ada kawan-kawan suami dia yang lain. Jadi dengan kata lain, yang datang pada waktu tu menghadiri majlis perkahwinan tu agak ramai juga. Kira macam mengantar-mengantar pengantin lah. Bukan satu keluarga tapi ada beberapa keluarga. Bila sampai dekat felda tu, diorang disambut dengan sangat baik. Sebab suami si Hafifah ni kawan baik dengan pengantin lelaki. Jadi dengan kata lain, memang salah seorang jemputan yang ditunggu-tunggu lah. Bila dia orang sampai, dia orang dijamu dengan masakan orang Johor, masak lemak Johor lah selalunya. Memang sedap ya amat, dia kata. Dan selepas tu, dia orang ingatkan nak cari hotel, nak tidur dekat kawasan-kawasan dekat dengan felda tu. Tapi tuan rumah tak kasih. Jangan tidur hotel, katanya. Dia dah siapkan rumah-rumah jiran untuk dia orang ni semua tidur. Boleh tompang tidur. Jadi dengan kata lain, seronok lah macam mana sambutan orang-orang Johor dengan keluarga yang datang ni. Jadi dia kata, diorang lepas habis makan tu, diorang pun lepak-lepak lah dekat rumah jiran, dekat sebelah je daripada rumah pengantin. Waktu tu tengah hari, lepak-lepak, tak ada masalah. Sampailah menjejak ke petang, maghrib, lepas maghrib. Jadi waktu lepas maghrib tu, diorang dijamu sekali lagi dengan masakan orang Johor. Memang sedap. Masakan tu pula pada tahun tu semuanya gotong royong, bukannya buffet.
Salah. Bukannya catering. Tapi semuanya dimasak dengan tangan. Betul lah, takkan dengan kaki pula. Maksudnya dimasak dengan kaki tangan. Gelap lah. Dengan kaki tangan. Jadi dengan orang kampung lah. Rewang. Apa nak cakap rewang? Dia masak dengan rewang. Jadi dia kata habis-habis makan maghrib tu memang seronok sangat makan kat situ. Lepas habis semayang maghrib, semayang isyak, dia orang pun lepak-lepak lah dekat ruang tamu. Rumah sebelah, bukan rumah pengantin, rumah sebelah pengantin. Ramai-ramai lah keluarga-keluarga yang datang daripada jauh tu semua lepak kat rumah jiran tu. Jiran tu pun memang baik. Tengah-tengah dia orang lepak. Tiba-tiba dekat dapur rumah pengantin, waktu orang tengah masak-masak untuk kenduri besoknya, tiba-tiba ada seorang pakcik menjerit-jerit. Macam dia rasuk dengan sesuatu. Jadi bila dah dengar orang menjerit-jerit ni, Hafifah pun dengan orang-orang tetamu yang lain melurulah ke arah dapur. Nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. Jadi daripada celah-celah orang ramai tu, Hafifah nampak ada seorang pakcik tu menjerit-jerit dalam keadaan yang marah-marah. Dan cuba ditenangkan oleh beberapa orang. Tapi tak berjaya. Sampailah ada seorang yang memang faham tentang ayat-ayat ruqyah, akhirnya berjaya meruqyahkan pakcik tu. Tapi sewaktu pakcik tu diruqyahkan, pakcik tu pandang tepat pada muka Hafifah. Pada waktu tu Hafifah rasa macam, dia pandang aku kenapa? Aku tak pernah pun buat salah dengan dia. Ke aku ada apa-apa yang dia nampak dekat di sebalik badan aku ni? Dia pandang tepat terus sampailah habis ruqyah tu dan pakcik tu longlai. Barulah dia tak pandang Hafifah lagi. Tapi sepanjang proses ruqyah, memang dia pandang Hafifah. Dia tak pandang orang lain. Pelik kata Hafifah. Waktu tu berderau juga, dia kata jantung dia. Jadi selepas pakcik tu dah aman, yang lain pun balik ke tempat masing-masing, termasuklah diorang semua masuk ke rumah jiran semula. Lepak-lepak. Waktu tu mulalah berbincang-bincang. Di antara semua orang memang perasan pakcik tu pandang pada Hafifah. Walaupun Hafifah ingat, dia cubalah nafikan, tak adalah, kita kena ada ramai kat sini, mungkin dia pandang salah seorang pada kita. Tapi kawan-kawan dia yang ada sebelah menyebelah dengan Hafifah, sewaktu tengok kejadian tu semua yakin pakcik tu mengaruk-ngaruk pandang Hafifah. Tapi Hafifah rasa nak cuba nak nafikan. Jadi malam tu, waktu tu dia kata pukul 12.30 malam. Semua orang dah diberikan bantal, selimut dan tempat tidur untuk merehatkan badan. Hafifah cuba tidur. Tapi malam tu dia kata terlalu penat. Walaupun penat, patutnya dia biasa terus tidur. Tapi tak tahulah, dia kata badan dia penat sangat. Tapi dia tak boleh tidur. Pusing kiri tak boleh, pusing kanan tak boleh. Tiba-tiba dekat sebelah dia ni sepatutnya tak ada apa-apa tau. Mula-mula dia paling belah kanan, dia paling belah kiri. Dia paling belah kiri, dia cuba tidur, tak boleh. Dia paling belah kanan. Siapa pula letak bantal peluk kat sini? Besar pula bantal peluknya. Putih-putih pula bantal peluknya. Jadi Hafifah waktu tu tak terfikir itu adalah sesuatu. Jadi dia kata, mungkin tuan rumah kot yang letak bantal peluk tadi ni. Aku tak perasan. Itu dia cakap dalam hati. Jadi bila dia tengok bantal peluk pun, tapi dia pun memang bukan kebiasaan dia nak peluk bantal peluk tu. Dia pun tengok bantal peluk, dia cuit-cuit bantal peluk tu, dia cuit-cuit. Ada bau bantal peluk ni. Baunya hamis pula. Tak sedap lah bau bantal peluk ni. Bau teringin nak peluk. Tak jadilah. Dia pun paling semula ke kiri, membelakangkan bantal peluk tu. Jadi dia pun cubalah nak lelap-lelapkan mata. Lama-lama, dia baru terfikir, pula bantal peluk tu sebesar aku. Mana mungkin ada bantal peluk besar manusia? Jangan-jangan waktu tu dalam kepala dia terus ingat gula-gula. Terus dia tak berani pusing paling kanan. Lantaklah nak jadi apa, sebelah dia ni laki dia. Dia terus peluk laki dia untuk mengelakkan daripada dia rasa ketakutan. Tapi alhamdulillah, dia tak pandang ke belakang dan benda tu, bau hamis tu semakin hari semakin lama semakin hilang. Dan bila bau hamis tu hilang, dia pun boleh terus tidur. Esok paginya dia bangun. Pagi tu dia bangun, dia nak ceritakan benda tu pada suami dia. Tapi dia tak mampu nak ceritakan sebab
Dia berada dekat tempat orang katanya pada waktu tu kan, dekat rumah orang. Kalau cerita, macam seolah-olah memburukkan tuan rumah, memburukkan jiran tetangga. Jadi dia pendam je lah. Tapi semakin dia tak cerita, otak dia makin sakit. Dia kata, pening pula. Jadi daripada orang ramai-ramai, dia pun cari ruang untuk merehatkan diri. Nak jadi cerita pada waktu tu, kawasan yang ada kosong adalah depan pelamin. Sebab pada waktu tu, pelamin dekat dalam rumah. Dan depan pelamin tu masih lagi belum ada orang sebab belum majlis persandingan. Lebih kurang pukul 11.10 pagi. Jadi dia pun duduklah kat kawasan pelamin tu. Orang lalu lalang. Waktu tu kepala dia pening betul-betul. Dan malam berpusing kat kepala dia. Apa yang dalam malam tadi? Apa yang malam tadi? Gula-gula ke? Tapi kenapa gula-gulanya besar sangat? Dia kata. Jadi disebabkan dia pening. Tiba-tiba melintaslah salah seorang yang sama-sama kawan-kawan dia jugalah. Dia tanyalah, Kak Afifah ni okey ke tidak? Saya tengok muka akak ni macam pucat aja. Jadi dia kata, akak pening lah. Boleh tak panggilkan abang kau? Akak nak balik rumah yang kita tidur malam tadi. Akak nak rehatkan diri. Jadi selepas orang yang bertanya tu beredar daripada situ, Hafifah ingatkan dia dah panggil suami dia. Tapi orang tu tak panggil-panggil. Suami dia pun tak datang-datang. Jadi dia pun sendiri ambil inisiatif turun daripada rumah, ingatkan nak ke rumah sebelah. Nak baring-baring sekejap tempat dia tidur malam tadi kan. Tapi cari slipper tak jumpa. Jadi dia pun dalam keadaan orang ramai, cuaca pun panas, kepala macam nak pecah. Dia terhoyong-hayang berjalan dekat tengah panas berkaki ayam. Semua orang pandang dia. Pada waktu tu dia tak perasan orang pandang sebab dia ingat dia cuba untuk tidur, untuk pergi berehat. Tapi orang pandang dia macam seolah-olah orang ni betul ke tidak jalan tengah panas. Tak pakai apa-apa pula tu, maksudnya tak pakai kasut. Jadi Afifah balik ke rumah sebelah. Tapi rumah sebelah pula tak ada orang. Teringat pula kisah malam tadi. Dia ambil keputusan tidur dekat dalam kereta. Bila dia tidur dekat dalam kereta, selang 2-3 minit dia tengok suami dia datang ketuk-ketuk tingkap. Dia cakap dia nak tidur sekejap. Suami dia kata okeylah, tak apalah tidur. Dia tidur, dia kata dia tak ingat apa. Dia okey je. Tidur lebih kurang, entah dia dengar macam ada riuh-riuh. Dia buka mata. Dia tengok keliling kereta dia penuh dengan orang. Orang tengah tengok dia macam tu. Jadi dia pun pelik. Salah seorang yang tengok tu suami dia. Dia tanya dengan suami dia. Dia buka tingkap lah, tanya dengan suami dia, kenapa? Tu suami dia cakap, tadi awak meracau-racau. Awak seperti kerasukan. Awak okey ke tidak ni? Jadi Hafifah bangun dalam keadaan yang blur. Lah, saya kerasukan ke? Saya tak tahu apa. Saya tak ingat apa-apa pun. Jadi Hafifah pun dibawa keluar daripada kereta dan dia cuba dirukiahkan. Waktu dia cuba dirukiahkan tu, dia terdengar ada suara yang mengatakan macam ini. Padan muka kau. Malam tadi kau kutuk aku. Suara tu adalah suara pakcik yang menjerit malam tu. Dia yakin suara pakcik tu. Dan selepas dirukiahkan, dia pun siap-siap majlis perkahwinan habis, diorang sekeluarga balik ke Sepang. Bila sampai kat Sepang, diceritakan hal ni kepada keluarga dia. Rupanya, mengikut cerita daripada tuan rumah, ada orang yang nak hantar benda buruk kepada keluarga pengantin. Dan yang terkena ilmu tu adalah pakcik yang tengah masak. Dan pakcik yang tengah masak tu pindahkan sumpahan tu, macam sumpahan jugalah ilmu tu ke Afifah. Sebab itu Afifah yang kena dengki malam tu. Afifah juga yang sakit kepala. Dan Afifah jugalah yang meracau-racau. Tapi mujur Afifah punya dalaman kuat mengikut kata imam. Dan dia tak kena teruk. Sebenarnya itu yang berlaku. Tapi dia kata pakcik tu punya suara tengiang-ngiang kat telinga dia. Dan gula-gula yang tidur sekat depan sebelah dia yang diingatkan bantal sampai sekarang buatkan dia fobia dengan bantal peluk. Jadi itu dia kala kecerita pergi ke rumah kahwin, tak sangka ada orang nak hantar benda buruk ke rumah kahwin, tapi bukan tuan rumah yang kena, tetamu pula yang terkena. Kalau tadi ceritanya dekat Johor, kali ni ceritanya kat Kedah pula. Disampaikan oleh seorang budak perempuan bernama Misah, berlaku pada tahun 2010 dekat PLKN di Kedah. Pada waktu tu dia kata dia dapat tawaran untuk lanjutkan masuk camp PLKN lah. Beberapa bulan dia akan ditempatkan ke camp PLKN tu.
Seronok dia kata sebab dia jumpa banyak kawan-kawan baru. Tak ada masalah. Minggu pertama, diorang semua aktiviti suai kenal. Minggu kedua barulah dijalankan aktiviti petang berkawat, pagi belajar, adalah kursus-kursus modul-modul yang dia kena duduki. Tapi dia kata tu tak jadi masalah, seronok sangat. Nak jadi cerita. Tiba-tiba sepatutnya kem PLKN tu, contohnya lah abang tak pasti, kem PLKN tu sepatutnya 3 bulan tapi dipendekkan kepada 2 bulan setengah sebab kerajaan nak keluarkan keputusan peperiksaan SPM. Di bulan ketiga, mereka semua ada dekat PLKN. Dengan kata lain, program PLKN tu akan dipendekkan daripada 3 bulan menjadi 2 bulan setengah. Itu abang bagi contohnya. Jadi dia kata, alah seronok dia terhenti macam tu aja, baru nak bermesra-mesra dengan kawan-kawan, dah terpaksa balik ke rumah masing-masing. Dia pun tak ada masalah, okey je, cuma rasa sedih lah. Ceritanya ceritanya berlaku pada hari 2 malam terakhir dia orang semua dekat PLKN. Pada waktu tu, satu malam sebelum diorang balik, 2 malam sebelum diorang balik, diorang pun ramai-ramai dah berborak. Habiskan masa dengan berborak, imbau-imbau balik kenangan. Jadi diorang semua malam tu tidur lewat. Lebih kurang pukul 1 baru tidur. Jadi waktu tidur, Misah waktu tu tidur macam biasa, tak ada masalah. Tiba-tiba, tengah-tengah dia tidur, dia dengar ada orang berlari dekat dalam dom dia, dalam bilik dia. Lepas tu dia dengar macam ada suara kecoh-kecoh. Tapi suara kecoh-kecoh tu bukanlah dekat sebelah katil dia, dia agak jauh daripada katil dia. Besok paginya, Misah belum sempat apa-apa, dia pergi tanya dengan kawan-kawan dia. Rupa-rupanya malam tadi kawan-kawannya 2-3 orang takut tidur satu katil sebab diorang nampak Misah berdiri dekat almari dalam dom tu. Dalam dom tu kan ada katil, ada almari, ada katil, ada almari. Dan mula-mula seorang yang nampak Misah berdiri dekat atas almari. Lepas tu dia panggil, dia tengok, Misah ke berdiri? Tapi tiba-tiba dia tengok Misah tengah tidur dekat katil. Itu yang dia berlari daripada katil dia ke katil orang lain. Dia kejut katil orang lain. Bangun. Tengok Misah berdiri ke? Betul ke Misah? Jadi yang si member ni pun bangun tengok. Misah berdiri dekat atas almari. Tengok, tapi Misah masih lagi tidur dekat katil. Dah 2-3 orang dah terjaga. 2-3 orang dalam keadaan ketakutan. Tapi Misah kata pada waktu tu dia lena je tidur. Tak ada masalah. Dan besoknya pagi tu ceritanya kecoh. Kecoh lah, semua orang tahu tentang cerita tu. Dan malam terakhir di PLKN, pada waktu tu dah habis semua packing-packing, semuanya nak balik ke rumah masing-masing. Malam tu Misah pula tak boleh tidur. Dia tak tahu kenapa cuaca malam tu punyalah panas. Dah buka kipas, dah buka tingkap, tapi tetap juga tidur dalam keadaan berpeluh. Dia cuba tidur, tapi tak boleh. Paling kiri, paling kanan susah nak tidur. Dia tengok kawan-kawan dia semuanya tengah tidur. Dia rasa apa benda yang tak kena ni. Nak kata dia makan kambing siang tadi, tak ada pula. Dia rasa makan ayam kari je. Kenapa panas sangat malam tu? Dalam keadaan dia gelisah-gelisah, paling kanan, paling kiri. Tiba-tiba, ekor mata dia ni nampak dekat belakang dia ada seseorang tengah berdiri. Dia yakin, terus dia teringat cerita yang pagi tadi yang kawan-kawan dia nampak dia berdiri atas almari. Dia teringat cerita tu, langsung dia tak palingkan muka dia, tengok benda apa yang berdiri kat belakang dia. Dia memang nampak daripada ekor mata orang tu berdiri. Rasanya bajunya putih, rambutnya panjang. Tapi dia tak nampak muka. Dia macam jeling macam tu. Antara nampak kan tak. Tapi dia terus je lah tidur. Buat-buat macam tak tahu. Buat-buat macam tak pernah ada apa-apa. Tak ada apa-apa kat belakang tu. Dia pun tidur sampai esok pagi. Besoknya kecoh semua orang pula. Rupanya apa yang Misah nampak malam tu, kawan-kawan dia yang lain semua nampak. Tapi semuanya selubung daripada kaki sampai ke kepala. Mengintai daripada celah-celah selimut. Semua nampak benda tu berdiri sebelah Misah. Dan diorang kata mungkin itu adalah engkau punya jelmaan agaknya. Misah kata mujur dia tak nampak, mujur dia tak paling kamu ketengok. Tapi kawan-kawan dia semua jadi saksi.
nampak benda tu berdiri. Mula-mula sebelah misah, lepas tu beralih ke kaki misah. Tapi mujurlah, itu adalah malam terakhir misah berada dekat PLKN tu. Mujur dia muncul pada malam-malam terakhir. Macam ending lah, dikira macam penutup-penutup lah, penutup suara kenal. Dan esoknya diorang semua balik ke rumah masing-masing. Diceritakanlah cerita ni kepada mak bapak dia. Rupanya memang semua orang dah maklum. PLKN tempat misah ditempatkan memang banyak cerita-cerita misteri. Dan ia adalah di Kedah, berlaku pada tahun 2010. Cerita seterusnya disampaikan oleh Syasha, berlaku dekat Kuantan, Pahang. Syasha ni dia ada mak ayah, lepas tu dia ada 2 orang kakak. Dia ni anak yang ketiga lah, yang paling bongsu. Dia lah perempuan, kakak ada ni, 3-3 ni perempuan lah. Jadi pada satu hari, dia tak cerita tarikhnya. Dia kata pada waktu tu dia masih lagi sekolah rendah. Dia satu keluarga, bapak dia bawa lah pergi bercuti dekat Kuantan, Pahang. Tapi dia kata dia tak beritahu kat mana. Cuma dia kata salah satu hotel kat Kuantan, Pahang. Tapi dia kata hotel tu sebelum pergi, mula-mula mak dia macam tak berapa nak seronok sangat pergi. Sebabnya ramai orang dah bercerita hotel tu memang hotel yang menyeramkan. Cuma bapak dia cakap pada waktu tu hotel tu adakan promosi. Jadi diorang, bapak dia dah tempah 2 bilik untuk diorang sekeluarga. Satu bilik mak ayah dia, satu lagi bilik Syasha dengan kakak-kakak dia. Tapi Syasha kata dia tak takut sangat sebabnya dia tidur dengan bilik kakak-kakak dia. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, mungkin hantu tu akan ngap kakak dia dulu, bukan dia. Nak jadi cerita lah, bila sampai dekat hotel tu, dia kata keadaan hotel tu taklah macam orang cakap. Tak adalah seram apa pun. Okey je, seronok je. Jadi dia pun duduk dekat sebelah bilik yang kedua. Bapak dia tidur bilik pertama dan dia tidur bilik kedua. Nak jadi cerita, patutnya diorang pergi ke, diorang tempah bilik di tingkat pertama, bukan tingkat ground floor. Tapi disebabkan bapak dia tak boleh naik tangga dan hotel tu pula tak ada lift, dan diorang diberikan bilik bawah dekat ground floor. Cumanya bilik dia adalah bilik paling hujung sekali. Itu yang menyebabkan rasa macam seram-seram sikit. Okay. Jadi malam tu, kata mengikut cerita Syasha, dia tak boleh nak tidur. Panas. Dia tak tahulah kenapa dia panas malam tu. Jadi dia buka lah TV. Dia duduk kat katil king ni. Kanan kakak, kiri kakak. Dia duduk tengah-tengah. Mak bapak bilik sebelah. Tengah-tengah dia tengok TV, lebih kurang pukul 1 pagi. Mata tak nak ngantuk ni. Memang dia kata cerah matanya. Dekat depan bilik dia, pukul 1 dekat depan bilik dia, ada orang perempuan ketuk pintu dan cakap macam ni. Saya dah balik. Waktu tu, Syasha ingat bunyi daripada TV. Dia kuatkan volume TV. Dan tiba-tiba dengar lagi orang ketuk. Cakap, saya dah balik. Bila dia pasti bukan daripada TV, dia tutup pula TV. Nak tahu datang daripada mana bunyi tu. Sekali lagi dekat dekat pintu hotel dia, ada yang ketuk dan bunyi, saya dah balik. Pada waktu tu dia dalam keadaan ketakutan. Dia pergi peluk kakak sulung dia. Mengelupur kakak sulung dia bangun. Kau apa hal pula tiba-tiba peluk aku? Waktu belum sempat dia jelaskan, dia orang dengar kat luar pintu. Saya dah balik. Terus kakak dia tak banyak bunyi, terus tarik selimut. Dah, bye, nak tidur. Macam lepas tu Syasha pula dah rasa huru-hara. Dah macam mana ni, janganlah benda tu masuk dekat dalam hotel. Waktu tu bilik hotel ada lampu, tapi samar-samar. Dia dah dalam keadaan ketakutan. Dia peluk kakak kedua pula. Kakak kedua dah mengelupuk. Bangun kakak kedua. Tanya, kau dah kenapa? Tiba-tiba peluk aku macam ni. Sesak nafas aku tahu. Kata, Kak, ada orang dekat luar pintu bilik kak. Dia cakap saya dah balik kak. Mana ada tu? Engkau je yang berangan. Habis dia kakak dia cakap macam tu. Dekat pintu bilik ada orang ketuk. Saya dah balik. Waktu tu kakak dia pula, bye, kakak nak tidur. Kakak dia pula tidur. Dia dalam keadaan ketakutan, dah tahu nak buat apa. Walaupun dia duduk tengah-tengah. Tapi dia kata terlalu takut. Tapi kakak dia perasan yang adik dia ni dalam keadaan ketakutan. Kakak dia bisik, kuatkan TV. Nanti kau tak akan dengar suara dia. Jadi Syasha ambil remote dia, kuatkan TV,
full volume. Waktu tu pula cerita lawak tergelak dalam TV. Lantaklah tergelak lah, aku tak tahan, takut nak dengar bunyi itu. Agaknya bila bunyi TV terlalu kuat, benda tu beredar. Benda tu ketuk pula bilik sebelah, bilik mak dia, dan sebut benda yang sama. Saya dah balik. Pada waktu tu Syasha dengar, tapi dalam keadaan yang jauh, seolah-olah dah berpindah ke bilik lain. Lepas tu rupanya semalam-malam Syasha boleh tidur pukul 4 pagi. Sebab telinga dia ni duk menangkap ke mana bunyi saya nak balik tu pergi. Maksudnya, semakin lama bunyi dia semakin jauh. Dia macam ketuk pintu bilik orang lain dan dia sebut, saya nak balik. Lepas tu dia ketuk pintu bilik orang lain, saya nak balik. Sepanjang pukul 1 sampai pukul 4 Syasha dengar benda tu. Bila dah tak ada ketukan dengan suara saya nak balik, barulah dia punya mata terlelap. Esok pagi menguap-nguap dia dalam keadaan ngantuk. Mak bapak dia tanya, kau dah kenapa tiba-tiba mata merah ngantuk? Ketiga-tiga anak dia, baik Syasha, kakak dia, semua cerita. Nak tahu bang, malam tadi saya nak balik. Bapak dia kata, oh bapak dengar juga, tapi macam dah terlalu ngantuk sangat, nak balik. Kau baliklah, kata bapak dia. Tapi dia kata itu adalah pengalaman yang cukup menyeramkan sewaktu mereka sekeluarga bercuti di Kuantan, Pahang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Walaupun ceritanya macam pelbagai-bagai pengalaman, tapi bagi abang semua pengalaman ni sangat luar biasa. Terima kasih sangat-sangat pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Tapi perapan sate masih dah habis stok. Nanti abang akan restock balik. Abang pesan pada adik ipar abang, adik perempuan abang untuk restock balik. Sebab dah dapat mesej bang mana perapan sate. Agaknya diorang nak kumpul-kumpul untuk beli bulan puasa nanti. Kita pun dah nak masuk bulan puasa kan. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.